Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul. DR 15 Palang 2022, Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindahan Nombor 3 2022 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua dan pengurusi Jawatankuasa Pilihan Khas menimbang rang Undang-Undang Perlembagaan Pindahan Nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar akan mencadangkan bahawa penyata yang disiapkan oleh Jawatankuasa Pilihan Khas yang dilantik oleh majlis ini pada 11 April 2022 untuk mengkaji rang Undang-Undang Perlembagaan Pindahan Nombor 3 2022 yang dibentangkan dalam majlis ini sebagai kertas DR 7 tahun 2022 diperkenankan mengikut Peraturan Mesyuarat 60. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Tua, penyata yang disiapkan oleh Jawatankuasa Pilihan Khas yang dilantik oleh Majlis pada 11 April 2022 untuk mengkaji rang Undang-Undang Perlembagaan Pindahan Nombor 3 2022 yang dibentang dalam majlis ini sebagai kertas DR 7 tahun 2022 diperkenan mengikut Peraturan Mesyuarat 60 telah dibentang di atas meja semua ahli-ahli Dewan Rakyat pada 18 Julai 2022 iaitu pada hari Isnin. Sebagai komitmen kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri akan membentangkan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindahan Nombor 3 2022 berkenaan dengan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti yang mengandungi huraian syur serta cadangan pindahan oleh Jawatankuasa Pilihan Khas menimbang rang Undang-Undang Perlembagaan Pindahan Nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti pada hari ini. Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Ketua. Rang undang-undang yang akan saya bentangkan ini bertujuan untuk meminda, memansuhkan peruntukan sedia ada serta memasukkan peruntukan baru dalam Perlembagaan Persekutuan bagi mewujudkan peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Sebelum ini, rang undang-undang mengenai pindahan kepada perlembagaan berkaitan peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti ini telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Santubong untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat pada 11 April 2022 yang lalu. Kerajaan memandang serius tindakan bertukar parti atau lompat parti atau dengan izin defection, parti jumping atau floor crossing yang telah menimbulkan banyak perdebatan dan polemik dalam kalangan masyarakat umum. Ini kerana ia melibatkan mandat dan kepercayaan rakyat yang memilih wakil rakyat mereka di Dewan Rakyat. Tan Sri Yang di-Pertua, bagi membuktikan keseriusan kerajaan dalam perkara ini, Jemaah Menteri bersetuju untuk merealisasikan pindahan perlembagaan berkenaan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti yang diketuai oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang. Justru saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Santubong kerana telah melaksanakan tanggungjawab dan yang diamanahkan dengan cemerlang. Sebanyak 12 sesi libat urus yang komprehensif dengan pihak-pihak berkepentingan telah diadakan seawal 23 November 2021 hingga 10 April 2022 melibatkan kerjasama bahagian hal ehwal undang-undang, Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Peguam Negara. Berdasarkan input dan pandangan daripada semua sesi libat urus tersebut,
serta keputusan kerajaan pada 11 Mac 2022 dan 6 April 2022. Sidang khas Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat telah diadakan pada 11 April 2022. Ini selaras dengan Peraturan 11/3 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat untuk Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 dibacakan kali yang pertama dan diikuti perbahasan dalam proses bacaan kali kedua. Dalam hal ini saya ingin menarik perhatian semua ahli yang berhormat bahawa sidang Mesyuarat Majlis Khas Dewan Rakyat pada 11 April 2022 berpandangan bahawa pindaan asal Perlembagaan Persekutuan melalui rang undang-undang ini perlu diteliti semula dari aspek penetapan dasar yang lebih jelas. Pendirian sidang mesyuarat khas Dewan Rakyat tersebut diambil perhatian dan kerajaan berpendirian untuk menggubal peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti yang memenuhi ekspektasi semua pihak. Susulan perkara tersebut, sidang yang sama seterusnya meluluskan usul pembentukan jawatankuasa pilihan khas yang terdiri daripada pihak kerajaan dan pihak pembangkang untuk membuat syor berhubung pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti di bawah Peraturan 81/1 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat bagi membuat syor-syor mengenai yang pertama, meneliti dan memberi pengkhususan ke atas tafsiran kepada larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti dengan merujuk kepada Fasal 2(C) dan Fasal 3 sekatan-sekatan ke atas hak membentuk persatuan yang diberi oleh perenggan (C) Fasal 1. Yang kedua, cadangan untuk memansuhkan Perkara 48(6) Perlembagaan Persekutuan termasuk mana-mana pindaan lain kepada Perlembagaan Persekutuan yang dianggap perlu. Dan ketiga, menyediakan satu penyata yang mengandungi cadangan rang undang-undang berkaitan dengan ahli Dewan Rakyat bertukar parti serta pindaan perlembagaan berkaitan dalam tempoh 1 bulan dan jawatankuasa pilihan khas boleh melanjutkan tempoh ini sekiranya perlu. Tan Sri Yang di-Pertua, seperti yang dijelaskan, kerajaan mendengar dan mempertimbangkan setiap pandangan serta input ahli-ahli Dewan Rakyat termasuk ahli Jemaah Menteri terhadap keperluan menggubal peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti demi kelangsungan politik negara yang stabil. Selaras dengan perkara ini, jawatankuasa khas menimbang rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti telah mengadakan 7 siri mesyuarat dan perbincangan bermula 15 April 2022 sehingga 12 Julai 2022 untuk melaksanakan tugasan sebagaimana syor-syor jawatankuasa pilihan khas. Saya ingin memaklumkan, keahlian jawatankuasa pilihan khas Parlimen itu terdiri daripada 11 orang ahli Parlimen, kerajaan dan pembangkang yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Sentubong, Datuk Seri Haji Wan Junaidi bin Tengku Jaafar. Ahli-ahli Parlimen Kerajaan yang menganggotai jawatankuasa itu terdiri daripada Yang Berhormat Pengerang daripada BN, Yang Berhormat Padang Rengas daripada BN, Yang Berhormat Larut daripada Bersatu, Yang Berhormat Kota Baru daripada PAS dan Yang Berhormat Sibuti daripada GPS. Manakala wakil pembangkang pula terdiri daripada Yang Berhormat Puchong daripada PH, Yang Berhormat Sepang daripada PH, Yang Berhormat Tuaran daripada UPKO, Yang Berhormat Kuling Bandar Baru daripada PH dan Yang Berhormat Penampang daripada Warisan. Jawatankuasa pilihan khas juga menerima pandangan bertulis daripada pelbagai pihak termasuk NGO,
CSO, ahli-ahli akademik dan parti politik. Antaranya seperti The Coalition for Clean and Fair Elections Bersih, Transparency International Malaysia (TIM) dan Malaysia Centre for Constitutionalism and Human Rights (MCCHR). Kesemua input dan pandangan yang diterima daripada ahli jemaah menteri, NGO, CSO, ahli akademik dan parti politik ini diteliti dan dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa pilihan khas. Secara umumnya, beberapa isu dan persoalan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti menjadi perdebatan dan perbincangan bukan sahaja di media massa dan media sosial, malah turut dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri. Antara persoalan-persoalan tersebut adalah pendekatan ataupun approach terbaik dengan izin pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan sahaja atau pendekatan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan dan disusuli dengan suatu akta larangan bertukar parti yang khusus. Yang kedua, tafsiran yang jelas berkaitan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti, antaranya seperti adakah ahli Dewan Rakyat daripada suatu parti politik dan kemudiannya menjadi ahli Dewan Rakyat bebas dianggap bertukar parti? Adakah ahli Dewan Rakyat yang bertanding di atas tiket bebas dan kemudiannya menyertai suatu parti politik dianggap bertukar parti? Kedudukan ahli Dewan Rakyat yang bertukar parti politik dalam parti gabungan yang sama dari parti gabungan yang berbeza. Sama ada ahli Dewan Rakyat yang dipecat dari suatu parti politik dianggap bertukar parti. Keanggotaan dalam parti gabungan, pemakaian peruntukan larangan bertukar parti bagi ahli Dewan Negara dan ahli Dewan Undangan Negeri, pemansuhan pasal 6 perkara peruntukan pasal 6 perkara 48 Perlembagaan Persekutuan bagi membenarkan ahli Dewan Rakyat yang melepaskan keahliannya di dalam Dewan Rakyat boleh bertanding semula. Rundingan dengan kerajaan negeri untuk menggubal perundangan berkaitan larangan adun bertukar parti dan mekanisme pemakluman kekosongan sebuah kerusi setelah ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Tan Sri Yang di-Pertua, pertimbangan sewajarnya dan perbincangan lanjut telah dibuat oleh Jawatankuasa Pilihan Khas terhadap kesemua persoalan berbangkit berkaitan peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti, termasuk implikasi penggubalan peruntukan tertentu berkaitan perkara ini kepada ahli Dewan Rakyat. Oleh yang demikian, parameter gubalan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2002 pindaan dalam jawatankuasa ini ditetapkan antaranya seperti berikut. Yang pertama, perundangan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti ini tidak akan terpakai secara retrospektif, iaitu pelaksanaan akta mulai tarikh kuat kuasa akta. Yang kedua, pendekatan satu langkah, one step approach dengan izin diambil dalam memperkenalkan undang-undang larangan bertukar parti, iaitu pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan. Yang ketiga, ahli Dewan Rakyat yang keluar dari parti politik dalam satu parti gabungan dan menyertai parti politik yang lain dalam gabungan yang sama atau berbeza adalah terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat. Yang keempat, keanggotaan seorang ahli Dewan Rakyat merujuk kepada keanggotaan dalam sebuah parti politik, tidak kira sama ada parti politik itu merupakan anggota sesebuah parti gabungan. Selain daripada itu, keanggotaan seorang ahli Dewan Rakyat juga merujuk kepada seorang ahli Dewan Rakyat yang bukan anggota mana-mana parti politik yang membentuk suatu gabungan parti politik, tetapi ialah anggota parti gabungan itu ataupun direct member of the coalition party dengan izin. Yang kelima, keanggotaan ahli Dewan Rakyat dalam parti gabungan
tidak akan diambil kira kerana persoalan dasar utama yang menjadi asas dalam penggubalan undang-undang ini adalah keahlian seorang ahli Dewan Rakyat dalam suatu parti politik. Yang keenam, penggunaan simbol parti politik atau simbol parti gabungan tidak akan diambil kira dalam rang undang-undang berkaitan dengan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Yang ketujuh, mana-mana ahli Dewan Rakyat yang bertukar parti politik atau mana-mana ahli Dewan Rakyat yang meninggalkan parti politik yang beliau menjadi calon semasa pilihan raya untuk menjadi ahli Dewan Rakyat bebas akan terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat dan perlu mengosongkan kerusi. Yang ke-8, pengecualian terhadap larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti sebagaimana berikut. Ahli Dewan Rakyat tidak terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat sekiranya parti politiknya terbubar atau dibatalkan pendaftarannya. Yang kedua, pelepasan keanggotaan ahli Dewan Rakyat daripada parti politik apabila dipilih menjadi yang dipertua Dewan Rakyat tidak menyebabkan beliau terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat. Dan seterusnya, pemecatan ahli Dewan Rakyat dari keanggotaan dalam parti politik dikecualikan dan ahli Dewan Rakyat terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat. Selaras dengan perkara ini, Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2002, pindaan dalam jawatankuasa yang digubal ini mengandungi 4 perenggan dan 6 fasal dengan perincian seperti berikut. Perenggan 1, bertujuan untuk memasukkan kuasa yang di-Pertuan Agong untuk menetapkan tarikh permulaan kuasa akta yang dicadangkan berkenaan dengan pasal 6, iaitu yang di-Pertuan Agong boleh dengan persetujuan raja atau yang di-Pertua Negeri bagi suatu negeri menetapkan tarikh permulaan kuasa bagi fasal itu dalam negeri itu. Dalam erti kata yang lain, perenggan ini memberi ruang kepada kerajaan negeri ataupun Dewan Undangan Negeri untuk melaksanakan peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti melalui pindaan perlembagaan negeri termasuk persetujuan raja atau yang di-Pertua Negeri. Perenggan 2 bertujuan untuk menggantikan perenggan B untuk membolehkan sekatan ke atas hak untuk menubuhkan persatuan berhubung dengan ahli Dewan Rakyat dan Dewan Undangan mana-mana negeri dikenakan masing-masing oleh perkara 49A dan Seksyen 7A Jadual ke-8. Perenggan 3 bertujuan untuk memasukkan fasal baru 3, 4, 5 dan 6 seperti berikut. Fasal baru 3 bertujuan untuk memotong fasal kurungan 6 perkara 48. Pemotongan ini akan membolehkan mana-mana ahli Dewan Rakyat yang melepaskan keahliannya untuk bertanding semula pada bila-bila masa selepas dia melepaskan keahliannya dalam Dewan Rakyat dan dengan demikian kehilangan kelayakan untuk menjadi ahli Dewan Rakyat bagi tempoh 5 tahun tidak lagi terpakai. Pasal 4 baru bertujuan untuk memasukkan perkara baru 49A ke dalam Perlembagaan Persekutuan untuk memperuntukkan bahawa seorang ahli Dewan Rakyat hendaklah terhenti menjadi ahli Dewan itu dan kerusinya hendaklah menjadi kosong sebaik sahaja suatu tarikh kekosongan luar jangka dipastikan oleh Yang di-Pertua Dewan di bawah Fasal 3. Perkara baru 49A jika telah dipilih ke Dewan Rakyat sebagai anggota suatu parti politik, dia melepaskan keanggotaan atau terhenti menjadi anggota parti politik itu. Perkara yang sama juga terpakai bagi calon bebas yang telah dipilih ke Dewan Rakyat menyertai suatu parti politik. Perkataan anggota suatu parti politik yang disebut dalam perkara baru 49A hendaklah termasuk ahli Dewan Rakyat yang bukan anggota mana-mana parti politik yang membentuk suatu gabungan politik tetapi ialah anggota gabungan itu.
Kekosongan luar jangka di Dewan Rakyat hendaklah dipastikan oleh Yang di-Pertua Dewan apabila menerima notis bertulis daripada mana-mana ahli Dewan itu mengenai berlakunya kekosongan itu, dan dia hendaklah memberitahu Suruhanjaya Pilihan Raya tentang kekosongan itu dalam tempoh 21 hari dari tarikh dia menerima notis bertulis itu. Bagi maksud perkara 54 Perlembagaan Persekutuan, Suruhanjaya Pilihan Raya hendaklah menjalankan suatu pilihan raya dalam tempoh 60 hari dari tarikh Suruhanjaya Pilihan Raya menerima pemberitahuan itu daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Pasal baru 5 bertujuan untuk memasukkan takrif baru iaitu parti politik ke dalam Pasal 2 Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan, dan Pasal baru 6 bertujuan untuk memasukkan Seksyen baru 7A ke dalam jadual ke-8 daripada Perlembagaan Persekutuan untuk memperuntukkan bahawa seorang ahli Dewan Undangan hendaklah terhenti menjadi ahli Dewan itu dan kerusinya hendaklah menjadi kosong sebaik sahaja suatu tarikh kekosongan di luar jangka dipastikan oleh Yang di-Pertua Dewan di bawah Seksyen 3, Subseksyen _3 Seksyen baru 7A jika telah dipilih ke Dewan Undangan sebagai anggota suatu parti politik, dia melepaskan keanggotaan atau terhenti menjadi anggota parti politik itu. Perkara yang sama juga terpakai bagi calon bebas yang telah dipilih ke Dewan Undangan menyertai suatu parti politik. Perkataan anggota suatu parti politik yang disebut dalam Seksyen 7A hendaklah termasuk ahli Dewan Undangan yang bukan anggota mana-mana parti politik yang membentuk suatu gabungan parti politik tetapi ialah anggota gabungan itu. Seterusnya, Seksyen baru 7A juga memperuntukkan keadaan apabila seorang ahli Dewan Undangan tidak terhenti menjadi ahli Dewan Undangan itu. Kekosongan di luar jangka di Dewan Undangan hendaklah dipastikan oleh Yang di-Pertua Dewan apabila menerima notis bertulis daripada mana-mana ahli Dewan Undangan itu mengenai berlakunya kekosongan itu, dan dia hendaklah memberitahu Suruhanjaya Pilihan Raya tentang kekosongan itu dalam tempoh 21 hari dari tarikh dia menerima notis bertulis itu. Bagi maksud Subseksyen _5 Seksyen 9 Jadual ke-8 pada Perlembagaan Persekutuan, Suruhanjaya Pilihan Raya hendaklah menjalankan satu pilihan raya dalam tempoh 60 hari dari tarikh Suruhanjaya Pilihan Raya menerima pemberitahuan itu daripada Yang di-Pertua Dewan. Dan peringatan 4 bertujuan untuk menggantikan implikasi keuangan rang undang-undang memandangkan kemasukan perkara baru 49A dan pindaan jadual ke-8 kepada Perlembagaan Persekutuan akan melibatkan kerajaan dalam perbelanjaan wang tambahan bagi maksud pilihan raya oleh Suruhanjaya Pilihan Raya untuk mengisi kekosongan luar jangka ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Undangan mana-mana negeri. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin menegaskan dan mengulangi komitmen kerajaan bahawa penggubalan rang undang-undang perlembagaan pindaan nombor 3 2022 pindaan dalam jawatan kuasa ini bertujuan memastikan kestabilan politik dan mengelakkan negara terus berdepan dengan krisis politik yang tiada berkesudahan. Pindaan undang-undang ini juga untuk memberikan mesej yang jelas kepada setiap ahli Dewan Rakyat supaya berpegang pada prinsip parti yang diwakili untuk melindungi mandat rakyat yang telah memberi undi serta kepercayaan tinggi kepada ahli Dewan Rakyat ketika proses pilihan raya. Selain daripada itu, saya yakin rang undang-undang ini juga mampu menghentikan tindakan mana-mana pihak yang dipilih dan dilantik daripada bertukar parti tanpa sebab kukuh atau alasan munasabah, sekaligus memastikan kestabilan politik negara untuk suatu jangka masa panjang. Penggubalan rang undang-undang ini telah mengambil masa hampir setahun. Sesungguhnya proses penggubalan
bukanlah suatu proses yang mudah kerana ia melibatkan masa, tenaga dan komitmen semua pihak terlibat, iaitu Jawatankuasa Pilihan Khas, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Peguam Negara dan Parlimen Malaysia. Sehubungan dengan itu, sokongan semua ahli yang berhormat kepada pindaan rang undang-undang ini amatlah penting memandangkan keperluan Pasal 3, Pasal Kurungan 3 Perkara 159 yang tertakluk kepada Pasal Kurungan 4 Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, di mana satu rang undang-undang untuk meminda perlembagaan persekutuan hanya dapat diluluskan jika mendapat sokongan pada bacaan kali kedua dan bacaan kali ketiga tidak kurang daripada 2/3 atau 148 jumlah minimum dari jumlah ahli parlimen. Besarlah harapan saya agar rang undang-undang ini dapat disokong dan diluluskan sebulat suara oleh ahli-ahli Dewan Rakyat sekalian. Rang undang-undang ini merupakan satu sejarah besar negara kerana ia dihasilkan melalui perundingan dan perbincangan di antara kedua-dua belah pihak, iaitu pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Semoga rang undang-undang ini berupaya melakar sekali lagi sejarah seperti mana pindaan perlembagaan berkaitan Perjanjian Malaysia tahun 1963 yang memperolehi sokongan penuh daripada semua ahli-ahli parlimen. Sokongan daripada ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya dahulukan dengan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Dengan ini, Tan Sri Yang Di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ada siapa yang menyokong? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis sekarang ialah rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk Meminda Perlembagaan Persekutuan. Dibacakan kali kedua sekarang dan penyata yang disiapkan oleh Jawatan Kuasa Pilihan Khas yang dilantik oleh majlis ini pada 11 April 2022 untuk mengkaji rang Baik, Assalamualaikum saudara, bertemu kita sekali lagi bagi langsung dari Parlimen, dan sebentar tadi telah berlangsungnya bacaan kedua rang undang-undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, dan sudah tentunya itu menjadi antara acara tumpuan pada hari ini di Dewan Rakyat. Dan sebelum itu sebanyak 9 soalan telah pun dijawab bagi pertanyaan bagi jawab lisan, dan antara isinya di sini adalah soalan yang ditanyakan oleh ahli Parlimen Alor Gajah kepada Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, yang mengatakan tiada dasar khusus berkaitan alam sekitar, sosial dan juga tabir urus ESG di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA. Berikutan agenda ESG adalah dipacu oleh pemain industri dan ekonomi berpandukan dasar sedia ada. Dan juga jelas beliau lagi, Malaysia sentiasa menyokong aspirasi berasaskan ESG yang dilihat sebagai pendekatan terkini untuk industri mencapai pembangunan yang mampan secara menyeluruh, terutamanya pasca pandemik COVID-19. Dan selain itu juga soalan yang ditanyakan oleh ahli Parlimen Tampin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamad, yang mengatakan bahawa peneroka Felda yang mengusahakan taman semula secara individu adalah seramai 17,304 atau 15.4%, dan daripada jumlah itu 8,501 peneroka menghantar hasil melalui pay sheet Felda iaitu 49.1%, manakala 50.9% peneroka menghantar hasil mereka kepada peraih luar. Baik, selain di saluran berita RTM My Review 123 dan juga di TV1, anda juga boleh ikuti kami di rtmklik.rtm.gov.my, juga di rtmparlimen.rtm.gov.my serta muat turun mudah RTM Klik melalui aplikasi
aplikasi Play Store, App Store dan juga Huawei Apps Gallery. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu sekali lagi esok bagi langsung dari Parlimen.